Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang sudah beberapa kali menyebut Najib Razak akan muncul sebagai PM10 jika UMNO menang lagi dalam PRU 15 akan datang. Walaupun Najib terlihat agak heran kenapa namanya sering dijajah oleh Lim Kit Siang, tetapi belum pernah sekalipun lagi beliau menafikan dirinya ingin menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Maknanya secara tidak langsung dalam hati Najib sendiri memang tersemat keinginan untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi. Kalau betul tidak mau lagi jadi Perdana Menteri, tentulah tiada masalah untuk beliau berterus terang mengatakan tidak berhasrat lagi kepada jawatan tersebut. Di waktu yang sama, dalam UMNO sendiri bukanlah rahasia lagi tentang wujudnya keinginan kelompok tertentu yang mau beliau jadi Perdana Menteri buat kali kedua setelah dijatuhkan pada PRU 2018 yang lalu. Soalnya, bolehkah Najib jadi Perdana Menteri lagi? Seorang bekas menteri memberi reaksi dengan berkata, dulu ramai yang menyebut kalau Tun Abdullah Badawi boleh jadi Perdana Menteri, bermakna siapa juga tidak mustahil jadi Perdana Menteri. Kini katanya, dengan Ismail Sabri Yaakob yang pengalamannya lagi di bawah daripada Tun Abdullah Badawi pun boleh jadi Perdana Menteri. Lagilah tidak mustahil untuk sesiapa saja untuk memegang jawatan itu termasuk Najib buat kali kedua. Turut tidak mustahil kata bekas menteri itu lagi jika sebelum ini Tun Mahathir Muhammad berupaya menjadi Perdana Menteri buat kali kedua melalui parti yang berbeza berbanding keberadaannya sebagai Perdana Menteri pada kali pertama. Najib mungkin mencetak rekod kedua kali sebagai Perdana Menteri melalui parti yang sama yaitu UMNO. Di Malaysia ini macam-macam boleh jadi, tambah beliau. Namun demikian, sama ada Najib berupaya muncul kembali sebagai Perdana Menteri buat kali kedua atau tidak, ia sebenarnya banyak ditentukan pada tarik 8 Desember depan. Najib sebelum ini telah dihukum bersalah oleh Mahkamah Tinggi berkaitan kes rasuah SRC Internasional dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit. Beliau bagaimanapun dibenarkan meraih pemahkamah rayuan untuk membatalkan hukuman tersebut dan 8 Desember ini telah ditetapkan sebagai tarik untuk hakim memberikan keputusannya. Jika pada 8 Desember ini rayuannya diterima oleh Mahkamah Rayuan dan beliau dilepaskan daripada hukuman itu, maka cerahlah harapan Najib untuk menjadi calon PM10 mewakili BN jika PRU 15 diadakan pada tahun depan misalnya. Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO pastinya lebih selesa meletakkan Najib sebagai calon Perdana Menteri, walaupun Ismail Sabri sedang menduduki jawatan itu sekarang ini. Tetapi kalau rayuannya ditolak dan hukuman bersalah itu kekal di peringkat Mahkamah Rayuan, hasratnya mengejar jawatan Perdana Menteri buat kali kedua boleh dikata telah terpadam dengan sendirinya. Meski biasanya Najib akan terus dibenar meraih pemahkamah persekutuan selepas itu, namun pengekalan hukuman bersalah di peringkat Mahkamah Rayuan akan menghalangnya daripada bertanding lagi sebagai ahli parlemen di Pekan. Tanpa dibenar bertanding dalam PRU 15, bermakna tiada lagi peluang Najib untuk menjadi Perdana Menteri bagi kali kedua. 8 Desember, selain Najib dan penyokongnya yang berdebar menanti tarik itu, tidak terkecuali Ismail Sabri juga pastinya turut berdebar sama menunggunya. Berikutan prestasi buruk PH dan PKR dalam PRN Melaka, banyak pihak terlihat cenderung menyalahkan Anwar Ibrahim atas keadaan itu bersama sebab-sebab lain yang mungkin kita sudah sedia maklum mengenainya melalui pembacaan di pelbagai saluran media. Selain ramai yang mengatakan beliau harus dipersalahkan atas sifatnya sebagai nakoda yang gagal, tidak kurang menuding jari menggesahnya untuk segera berundur dan letak jawatan. Kata mereka, Anwar sudah tidak relevan lagi dan PH serta PKR harus dipimpin oleh pemimpin baru jika gabungan itu mau menang atau mencapai keputusan menggembirakan dalam PRU 15 akan datang. Persoalannya,
benarkah tanpa Anwar PH mampu mencapai kejayaan dalam PRU 15 akan datang? Dan benarkah jika dipimpin Anwar PH akan terus dibelenggu kegagalan? Persoalan lain, jika Anwar berundur, siapa yang layak dan harus menjadi penggantinya? Daripada satu segi yang lain, kita dapat lihat mereka yang menggesa Anwar berundur itu bukanlah kelompok yang selama ini komited dengan PKR, PH atau blok pembangkang, tetapi adalah mereka daripada dalam UMNO, kelompok yang tidak ketahuan kecenderungan politiknya dan tidak kurang yang pro Tun Mahathir Mohamad. Jadi apa sebenarnya maksud tersirat mereka mahu Anwar berundur, benar-benar mahu PH menang, atau lebih takut jika Anwar akhirnya berjaya meraih kemenangan? Khusus mereka dalam UMNO misalnya, jika benar Anwar sudah tidak relevan lagi, mereka sepatutnya gembira karena ia memberi laluan lebih mudah untuk BN mencapai kemenangan. Bagi mereka yang komited dengan PH dan PKR, rata-ratanya masih meyakini kemampuan Anwar bersama kewibawaan serta idealismenya untuk memimpin negara dan membawa perubahan kepada rakyat. Dalam konteks Anwar sebagai pengurusi PH dan Presiden PKR, memang diakui beliau belum mampu membawa gabungan itu mencapai kejayaan. Meskipun pernah membawa blok pembangkang menafikan kemenangan 2/3 UMNO dan BN bermula pada PRU 2008 dan seterusnya pada PRU 2013. Sebelum keberadaan Anwar dalam blok pembangkang yang bermula selepas beliau dipecat daripada UMNO pada tahun 1998, tidak pernah lagi mana-mana parti pembangkang atau pemimpin mampu mengubah landscape politik negara seperti mana yang telah dilakukannya. Dalam PRU 14 pada 2018, memang benar kejayaan PH ketika itu dipimpin oleh Tun Mahathir, tetapi bekas pengurusi bersatu itu sendiri sebenarnya bergantung penuh kepada kekuatan Anwar dan PKR sehingga beliau sanggup mencemar duli, merendahkan dirinya bertemu bekas musuhnya itu di mahkamah dan seterusnya menjalin hubungan baik semula setelah berpuluh tahun bermusuhan. Pokoknya, mampukah Tun Mahathir jika tanpa berbaik dengan Anwar menumbangkan BN pada PRU 14 lalu? Meski Anwar sekarang memimpin PH, kita juga harus sadar image gabungan itu telah banyak dirusakkan oleh Tun Mahathir yang ketika mengetuai kerajaan selama 22 bulan telah melakukan pengkhianatan terhadap janji dan mencemar keyakinan rakyat dengan menyatakan buku manifesto bukan kitab suci. Anwar hari ini bukan saja memimpin PH dengan harapan tinggi rakyat untuk memenangi pilihan raya, tetapi juga kena memulihkan semula keyakinan rakyat terhadap image gabungan yang sengaja telah dirusakkan itu. Untuk itu, bagi berdepan PRU 15 akan datang, Anwar sebenarnya masih relevan untuk dijadikan sandaran. Cuma banyak kerja yang harus dilakukannya dan beliau tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Kemampuan, stamina, ide, kebolehan berhujah, punya hubungan antara bangsa, aura sebagai pemimpin yang dimilikinya masih jauh ke depan jika mau dibandingkan dengan Najib Razak, Muhyiddin Yassin, Syahid Hamidi, Muhammad Hasan, ataupun Ismail Sabri yang dijangka adalah pesaing-pesaingnya dalam PRU 15 akan datang. Lagipun, dengan PRU 15 mungkin tidak sampai setahun daripada sekarang, menukar nakoda dengan tiba-tiba bukanlah keputusan yang bijaksana, bahkan mungkin membawa nasib lebih buruk kepada PH. Turut penting sama karena tidak ternampak ada di kalangan pemimpin PH dia ada yang setanding kemampuan dan kewibawaannya untuk menggantikan Anwar buat waktu terdekat ini. Begitupun atas faktor usia, sementara Anwar dirasakan masih relevan untuk menjadi panglima perang dalam PRU 15 akan datang dan seterusnya sebagai Perdana Menteri. Dalam masa yang sama beliau tidak harus menjadi seorang yang sehingga ke usia nak mati pun masih lagi gairah mau menjadi Perdana Menteri. Sebaiknya PRU 15 ini adalah pertaruhan terakhirnya dalam kancah politik bertanding dalam pilihan raya dan memimpin PH serta PKR.
Bermula sekarang dan dalam penampilan pada PRU 15 nanti, pemimpin muda dan baru harus lebih ramai ditunjukkan sebagai persiapan untuk mereka mengambil alih PH dan PKR. Jika Anwar berjaya memenangi PRU 15 dan seterusnya menjadi Perdana Menteri, paling lama beliau harus memimpin negara ialah selama sepenggal setengah, dan selepas itu mesti menyerahkan kepada pengganti yang sudah siap sedia dilatih untuk mengambil alih tempatnya. Jika gagal pada PRU 15, Anwar dengan senang hati harus melepaskan segala perjuangannya yang telah diasaskannya sejak 1998 untuk diserahkan kepada pemimpin pengganti untuk menghadapi PRU 16 yang seterusnya. Sedemikian itu dalam PRU 15 nanti yang merupakan medan pertarungan terakhirnya, bukan saja Anwar harus lebih bekerja keras, tidak kurang pentingnya ialah mereka yang tetap meyakininya juga mesti turut sama bekerja keras dan sedia berkorban bagi merealisasikan hasratnya memimpin negara ini benar-benar menjadi kenyataan akhirnya. Walaupun pemimpin senior dan utama dalam DAP tetap setia dan cenderung untuk terus mempertahankan Anwar Ibrahim selaku pengurusi PH, malangnya kedapatan pemimpin muda dalam parti itu yang bersikap sebaliknya. Hanya karena PH gagal dalam PRN Melaka, beberapa pemimpin muda DAP lantas bersikap celupar serta angkuh mendesak agar Anwar diganti segera, baik atas kedudukannya selaku pengurusi PH atau sebagai ketua pembangkang. Gaya mereka bersuara mahu Anwar diganti itu muncul dalam pelbagai nada, ada yang berterus terang dan ada juga yang berselindung di sebalik pelbagai istilah seperti riset dan seumpamanya. Dalam keadaan PRU 15 mungkin hanya tidak sampai setahun lagi daripada sekarang memperkukuhkan PH dan sama-sama menyumbang ke arah kekukuhannya adalah jauh lebih penting dan mustahak daripada meminta Anwar berhenti. Lagi pula dalam tempo yang dikira cukup singkat sebelum PRU 15 tiba di depan mata, siapakah pemimpin baik dalam PKR, DAP, dan Amanah yang mampu menggalas tugas menggantikan Anwar? Lebih daripada itu, pemimpin DAP yang celupar itu sendiri, apakah sumbangannya selama ini ke arah memperkukuhkan PH, khususnya dalam konteks mempamerkan DAP sebagai parti yang sederhana dan boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat negara ini? Menggantikan Anwar bukanlah jawabannya buat masa ini, karena tanpa Anwar, PH mungkin ditimpa kekalahan yang lebih teruk dalam PRU akan datang. Anwar setidak-tidaknya jauh lebih ke depan dari segi kemampuan dan kewibawaan berbanding Ismail Sabri Yaakob, Said Hamidi, Najib Razak, Muhyiddin Yassin, Muhammad Hasan, atau sesiapa juga yang dikira adalah pesaingnya dalam PRU 15 akan datang. Belum berjaya atau tidak berjaya menjadi Perdana Menteri, jauh sekali setakat gagal mengemudi kejayaan dalam PRN Melaka, ia bukanlah ukurannya untuk meletakkan Anwar sebagai yang telah gagal. Kalaulah untuk menjadi Perdana Menteri perlu ujian kelayakan seperti dari segi kemampuan, kewibawaan, kehebatan berpidato, pintar mematahkan hujah lawan, skill komunikasi, track record sebagai menteri sebelumnya, jalinan hubungan antara bangsa dengan pemimpin dunia luar dan sebagainya, sebenarnya sudah lama jawatan Perdana Menteri itu menjadi milik Anwar. Begitupun jika pemimpin muda DAP yang ingin menolak Anwar atau tidak yakin dengan kemampuannya itu ingin terus bersikap demikian, apa kata mereka terlebih dahulu mendesak Lim Guan Eng agar membawa DAP keluar daripada PH. Langkah ini sebenarnya lebih munasabah seumpama jika kita tidak setuju untuk terus tinggal berkongsi dalam sebuah rumah, kitalah yang sepatutnya keluar daripada rumah tersebut. Adalah pelik bila mana kita tidak setuju dengan seseorang yang tinggal serumah dengan kita dan sementara yang lain hanya berdiam diri, kita pula meminta orang itu keluar daripada rumah tersebut. Satu-satunya jawaban kepada keinginan tidak mau lagi berketuakan Anwar memimpin PH ialah membawa DAP keluar daripada gabungan itu. Kemudian kita lihat kalau mereka berani menyuarakan desakan itu, apakah ia akan mendapat layanan atau pertimbangan daripada Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, atau kepimpinan DAP seluruhnya. Dan jika akhirnya gesaan itu tidak mendapat layanan atau perhatian daripada DAP,
Langkah yang lagi terpuji dan disanjung tinggi ialah pemimpin berkenaan yang harus keluar daripada DAP. Pilihlah wadah perjuangan lain yang tiada kaitan sama sekali dengan DAP yang masih ingin kekal bersama PH, atau dengan PH yang masih ada Anwar sebagai ketuanya. Susulan kejayaan cemerlang BN dalam PRN Melaka, UMNO terlihat cenderung mahu PRU 15 diadakan dengan segera. UMNO kini seolah-olah cukup yakin mereka mampu untuk memenangi PRU 15 segemilang kejayaan yang telah dicapai BN di Melaka baru-baru ini. Melihat sekali lalu kejayaan BN di Melaka itu, memanglah ternampak rakyat sudah memihak kepada BN semula setelah menumbangkannya pada PRU tahun 2018 yang lalu. Tetapi jika diteliti dengan lebih mendalam, sambil mengambil kira faktor-faktor lain, hakikatnya tidaklah semudah itu untuk UMNO kembali menjadi pilihan rakyat. PRU 15 cepat atau dilambatkan, keputusan PRN Melaka belum boleh diambil kira sebagai ukuran untuk kejayaan dalam PRU 15 akan datang. Fakta di bawah adalah pertimbangannya. Pertama, kalau dikira peratusan undi populer BN pada PRN Melaka baru-baru ini berbanding PRU 14 lalu, peningkatannya cuma 0,5% saja. Pada PRU 14, BN meraih undi populer sebanyak 37,5%, berbanding PH yang bertanding menggunakan lambang PTR memperolehi sokongan sebanyak 50,8%. Untuk PRN baru-baru ini, undi populer BN ialah sebanyak 38% berbanding PH menurun kepada 35%. Ini bermakna setelah lebih 3 tahun berlalu selepas PRU 14, peningkatan sokongan BN hanyalah 0,5% saja. Sementara sokongan PH merosot dengan sebanyak yaitu 15% karena pengundi atas pagar dan pengundi luar lebih memilih untuk tidak keluar mengundi. Persoalannya, apakah pengundi atas pagar dan pengundi luar masih mempunyai pertimbangan yang sama seperti di Melaka ketika PRU 15 nanti? Kedua, salah satu faktor BN lebih diterima ialah karena dalam PRN Melaka ini ia telah menampilkan sekitar 85% calon-calon muka baru yang bukan saja mempunyai kelayakan lebih, malah masih bersih daripada sebarang kekotoran dan pertuduhan di mahkamah. Apakah dalam PRU 15 nanti, jika ia diadakan dalam waktu terdekat ini dan di ketika Zahid Hamidi masih sebagai Presiden UMNO serta Najib Razak juga masih menonjolkan dirinya sebagai figura yang seolah-olah menguasai partai itu, maka calon-calon baru dapat ditunjukkan dengan peratusan yang lebih besar sebagaimana dalam PRN Melaka. Apakah tidak mungkin pemimpin lama dan kitar semula, malah sebahagiannya yang menjadi sebab BN kecundang pada PRU 2018 dan pemimpin terbabit sendiri turut tewas dalam pilihan rayanya tersebut terus terpilih lagi sebagai calon? Begitu juga mereka yang tergolong dalam ulas mahkamah. Sama ada masih dibicarakannya, sudah dihukum atau dilepaskan, tapi diragui cara bagaimana mereka itu dilepaskan, apakah turut akan dicalonkan untuk bertanding lagi? Jika belum disabit apa-apa kesalahan sebagai Presiden UMNO dan pengurus BN, hampir pasti Zahid Hamidi akan bertanding lagi dalam PRU 15 ini. Begitu dengan Najib, yang walaupun sudah dijatuhi hukuman bersalah oleh mahkamah dan kesnya dalam proses serayuan, tapi oleh karena tiada ketetapan muktamad, beliau tidak boleh bertanding di ketika proses rayuannya belum diputuskan, maka pasti beliau juga mau bertanding lagi.
Kalau calon-calon lama dan tua, malah sebahagiannya di label kluster mahkamah seperti Zaid Hamidi, Najib, dan lain-lainnya misalnya masih diberi keutamaan UMNO untuk ditunjukkan sebagai calon. Bolehkah dijamin pengunduh akan membuat keputusan seperti di PRN Melaka? Ketiga, PRN tidak sama serta jauh berbeza dengan PRU, dan pengundi mempunyai pertimbangan yang berlainan antara memilih parti untuk menerajui kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Isu seperti kediaman 100 juta ringgit Malaysia yang dituduh Najib atas kapasitinya sebagai bekas Perdana Menteri mungkin tidak begitu mempengaruhi sentimen pengundi di Melaka. Tetapi belum tentu isu seperti itu atau skandal-skandal lain kalau ada. Ditambah lagi jika ramai pemimpin kluster mahkamah diletakkan sebagai calon, ia masih mengekalkan sokongan pengundi kepada BN. Apakah pengundi sedia memilih sebuah parti yang begitu tercemar dengan pilihan calon-calon yang meragukan untuk mentadbir negara ini? Keempat, keadaan BN ketika ini hanya tinggal dianggotai 4 parti saja lagi, yaitu UMNO, MCA, MIC, dan PDRS. Jika UMNO merasakan berdasarkan keputusan PRN Melaka, mereka boleh memperolehi semula mandat rakyat dengan mudah dalam PRU 15. Ini sudah tentu suatu pertimbangan yang salah. Bukan saja salah, karena kekuatan 4 parti itu tidak sepadan dengan hasrat untuk menang sekurang-kurangnya minimum 112 daripada 222 kursi parlemen. Melaka dudukan pengundi bukan Melayu bersama kursi campuran di bandar dan separa bandar yang diketahui tidak pro kepada kerajaan. Semua ini bakal menambahkan lagi kesukaran BN dalam hasratnya mengejar kemenangan itu. Kalau ketika dianggotai 13 parti pun BN boleh dikalahkan, apakah hanya dengan tinggal 4 parti kemenangan senang-senang boleh dicapai? Hanya melihat pencapaian di Melaka, mimpi UMNO bahwa mereka mampu menjadi kerajaan semula melalui pintu depan lalu mendesak agar PRU 15 diadakan seberapa segera. Ia tidak mustahil akhirnya adalah igawan ngeri yang berpuncak karena tidur malam terlupa membasuh kaki. Pada Selasa 20 hari bulan November, saya terserempak dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim di luar Dewan Rakyat di bangunan parlemen. Saya berasa kasihan apabila bertemu Anwar Ibrahim tadi bukan dia sebagai Presiden Keadilan atau pengurusi Pakatan Harapan, tetapi Anwar sebagai manusia biasa. Sejak PH kalah teruk di pilihan raya negeri Melaka pada 20 November lalu, Anwar Ibrahim dihentam separuh mati. Beliau didesak ke tepi, didesak berundur. Bagi peluang orang muda pula memimpin, macam langit nak runtuh menghempap kepala Anwar. Demikianlah risikonya kepada pemimpin politik bila partinya kalah dalam pilihan raya. Tetapi saya lihat Anwar tenang saja pagi tadi. Dia tetap kelihatan yakin, itu gambaran luar yang nampak. Apa yang ada di dalam hatinya, Tuhan sahaja yang tahu. Anwar Ibrahim dapat tenang dan tabah karena beliau telah melalui musibah yang lebih dahsyat sebelum ini. Dia bukan orang yang tidak mudah merajuk atau mudah patah hati. Dari perhatian saya sejak berpuluhan tahun mengenal susuk diri bernama Anwar Ibrahim ini, Presiden Keadilan ini punya stamina perjuangan yang kental. Kelebihan ini perlu dicontohi pemimpin-pemimpin muda. Setiap kali Anwar tumbang dan rebah, dia akan bangkit kembali. Saya pun merasa bersalah apabila bertemu Anwar tengah hari tadi, muka berhadapan, budi kedekatan. Saya antara pihak yang awal mengkritik Anwar secara terbuka atas kegagalan PH dalam PRN Melaka. Pihak media menghubungi saya melalui telepon dan meminta komen saya terhadap kekalahan PH, terutama keadilan
sehari selepas pilihan raya Melaka. Saya disoal bertubi-tubi meminta komen saya adakah setuju dengan tuntutan supaya Anwar Ibrahim berundur dan ke tepi setelah keadilan dan PH tewas teruk. Saya menjawab dengan yakin, jawaban saya tidak. Diasak lagi dengan soalan yang sama, jawaban saya tetap tegas, tidak. Kata saya, Anwar masih diperlukan oleh keadilan dan PH. Semalam dan hari ini saya melihat bahwa mereka yang menyerang Anwar sudah melampau dan berlebih-lebih. Orang putih cakap overkill. Pemimpin-pemimpin utama lain PH tidak pula diserang seteruk Anwar. Sebagai manusia biasa dan seorang anggota Parti Keadilan, saya pun ada perasaan. Saya pun ada rasa kecil hati apabila pemimpinnya diserang secara tidak adil. Tidak ada hikmahnya juga apabila serangan dan kecaman yang melampau dan berlebih-lebihan terhadap Anwar Ibrahim, kesan sebaliknya berlaku. Timbul rasa simpati terhadap ketua pembangkang itu. Bukan tak boleh kritik dan tegur Anwar, keadilan, PH, dan Malaysia mengamalkan keterbukaan dan demokrasi. Kita hendak menghadapi pilihan raya umum ke-15 tidak lama lagi, mungkin tahun depan. Cadangan hendak suruh Anwar Ibrahim berundur sekarang sebelum PRU 15 adalah cadangan yang tidak munasabah. Barisan Nasional, UMNO, dan pihak-pihak yang anti keadilan dan PH memang suka sangat jika Anwar Ibrahim disingkirkan. Bertepuk tanganlah mereka. Pada hemat saya, pada ketika ini, dalam masa setahun dua ini, tidak ada orang lain yang ada kepemimpinan yang diperlukan untuk mengetuai keadilan dan PH menghadapi PRU 15 sebagai menggantikan Anwar Ibrahim sekiranya Presiden Keadilan dan pengurusi PH itu diketepikan. Kesimpulannya, dalam keadaan keadilan dan PH hanya ada beberapa bulan saja akan menempuh satu peperangan besar dalam pilihan raya umum, maka tidaklah bijak jika kita menukar ketua panglima perang dengan sewenang-wenangnya. Hasan Abdullah Karim, Ahli Parlemen Pasir Gudang, 23 November 2021, Selasa. Walaupun pemimpin senior dan utama dalam DAP tetap setia dan cenderung untuk terus mempertahankan Anwar Ibrahim selaku pengurusi PH, malangnya kedapatan pemimpin muda dalam parti itu yang bersikap sebaliknya. Hanya karena PH gagal dalam PRN Melaka, beberapa pemimpin muda DAP lantas bersikap celupar serta angkuh mendesak agar Anwar diganti segera, baik atas kedudukannya selaku pengurusi PH atau sebagai ketua pembangkang. Gaya mereka bersuara mahu Anwar diganti itu muncul dalam pelbagai nada. Ada yang berterus terang dan ada juga yang berselindung di sebalik pelbagai istilah seperti riset dan seumpamanya. Dalam keadaan PRU 15 mungkin hanya tidak sampai setahun lagi daripada sekarang, memperkukuhkan PH dan sama-sama menyumbang ke arah kekukuhannya adalah jauh lebih penting dan mustahak daripada meminta Anwar berhenti. Lagi pula dalam tempo yang dikira cukup singkat sebelum PRU 15 tiba di depan mata, siapakah pemimpin baik dalam PKR, DAP, dan Amanah yang mampu menggalas tugas menggantikan Anwar? Lebih daripada itu, pemimpin DAP yang celupar itu sendiri, apakah sumbangannya selama ini ke arah memperkukuhkan PH, khususnya dalam konteks mempamerkan DAP sebagai parti yang sederhana dan boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat negara ini? Menggantikan Anwar bukanlah jawabannya buat masa ini karena tanpa Anwar, PH mungkin ditimpa kekalahan yang lebih teruk dalam PRU akan datang. Anwar setidak-tidaknya jauh lebih ke depan dari segi kemampuan dan kewibawaan berbanding Ismail Sabri Yaakob, Said Hamidi, Najib Razak, Muhyiddin Yassin, Muhammad Hasan, atau sesiapa juga yang dikira adalah pesaingnya dalam PRU 15 akan datang. Belum berjaya atau tidak berjaya menjadi Perdana Menteri, jauh sekali setakat gagal mengemudi kejayaan dalam PRN Melaka, ia bukanlah ukurannya untuk meletakkan Anwar sebagai yang telah gagal. Kalaulah untuk menjadi Perdana Menteri perlu ujian kelayakan seperti dari segi kemampuan, kewibawaan, kehebatan berpidato, pintar mematahkan hujah lawan, skill komunikasi, track record sebagai menteri sebelumnya,
jalinan hubungan antara bangsa dengan pemimpin dunia luar dan sebagainya, sebenarnya sudah lama jabatan Perdana Menteri itu menjadi milik Anwar. Begitupun jika pemimpin muda DAP yang ingin menolak Anwar atau tidak yakin dengan kemampuannya itu ingin terus bersikap demikian, apa kata mereka terlebih dahulu mendesak Lim Guan Eng agar membawa DAP keluar daripada PH. Langkah ini sebenarnya lebih munasabah seumpama jika kita tidak setuju untuk terus tinggal berkongsi dalam sebuah rumah, kitalah yang sepatutnya keluar daripada rumah tersebut. Adalah pelik bila mana kita tidak setuju dengan seseorang yang tinggal serumah dengan kita dan sementara yang lain hanya berdiam diri, kita pula meminta orang itu keluar daripada rumah tersebut. Satu-satunya jawaban kepada keinginan tidak mau lagi berketuakan Anwar memimpin PH ialah membawa DAP keluar daripada gabungan itu. Kemudian kita lihat kalau mereka berani menyuarakan desakan itu, apakah ia akan mendapat layanan atau pertimbangan daripada Lim Guan Eng, Lim Keqiang atau kepimpinan DAP seluruhnya. Dan jika akhirnya gesaan itu tidak mendapat layanan atau perhatian daripada DAP, langkah yang lagi terpuji dan disanjung tinggi ialah pemimpin berkenaan yang harus keluar daripada DAP. Pilihlah wadah perjuangan lain yang tiada kaitan sama sekali dengan DAP yang masih ingin kekal bersama PH, atau dengan PH yang masih ada Anwar sebagai ketuanya. Pemimpin veteran DAP Lim Keqiang sudah beberapa kali menyebut Najib Razak akan muncul sebagai PM10 jika UMNO menang lagi dalam PRU 15 akan datang. Walaupun Najib terlihat agak heran kenapa namanya sering dijajah oleh Lim Keqiang, tetapi belum pernah sekalipun lagi beliau menafikan dirinya ingin menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Maknanya secara tidak langsung dalam hati Najib sendiri memang tersemat keinginan untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi. Kalau betul tidak mahu lagi jadi Perdana Menteri, tentulah tiada masalah untuk beliau berterus terang mengatakan tidak berhasrat lagi kepada jawatan tersebut. Di waktu yang sama, dalam UMNO sendiri bukanlah rahasia lagi tentang wujudnya keinginan kelompok tertentu yang mahu beliau jadi Perdana Menteri buat kali kedua setelah dijatuhkan pada PRU 2018 yang lalu. Soalnya, bolehkah Najib jadi Perdana Menteri lagi? Seorang bekas menteri memberi reaksi dengan berkata, dulu ramai yang menyebut kalau Tun Abdullah Badawi boleh jadi Perdana Menteri, bermakna siapa juga tidak mustahil jadi Perdana Menteri. Kini katanya, dengan Ismail Sabri Yaakob yang pengalamannya lagi di bawah daripada Tun Abdullah Badawi pun boleh jadi Perdana Menteri. Lagilah tidak mustahil untuk sesiapa saja untuk memegang jawatan itu termasuk Najib buat kali kedua. Turut tidak mustahil kata bekas menteri itu lagi, jika sebelum ini Tun Mahathir Mohamad berupaya menjadi Perdana Menteri buat kali kedua melalui parti yang berbeza berbanding keberadaannya sebagai Perdana Menteri pada kali pertama, Najib mungkin mencatat rekod kedua kali sebagai Perdana Menteri melalui parti yang sama yaitu UMNO. Di Malaysia ini macam-macam boleh jadi, tambah beliau. Namun demikian, sama ada Najib berupaya muncul kembali sebagai Perdana Menteri buat kali kedua atau tidak, ia sebenarnya banyak ditentukan pada tarikh 8 Desember depan. Najib sebelum ini telah dihukum bersalah oleh Mahkamah Tinggi berkaitan kes rasuah SRC Internasional dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit. Beliau bagaimanapun dibenarkan meraih pemahkamah rayuan untuk membatalkan hukuman tersebut dan 8 Desember ini telah ditetapkan sebagai tarikh untuk hakim memberikan keputusannya. Jika pada 8 Desember ini rayuannya diterima oleh Mahkamah Rayuan dan beliau dilepaskan daripada hukuman itu, maka cerahlah harapan Najib untuk menjadi calon PM10 mewakili BN jika PRU 15 diadakan pada tahun depan misalnya. Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO pastinya lebih selesa meletakkan Najib sebagai calon Perdana Menteri, walaupun Ismail Sabri sedang menduduki jawatan itu sekarang ini.
Tetapi kalau rayuannya ditolak dan hukuman bersalah itu kekal di peringkat Mahkamah Rayuan, hasratnya mengejar jawatan Perdana Menteri buat kali kedua boleh dikata telah terpadam dengan sendirinya. Meski biasanya Najib akan terus dibenar meraih ke Mahkamah Persekutuan selepas itu, namun pengekalan hukuman bersalah di peringkat Mahkamah Rayuan akan menghalangnya daripada bertanding lagi sebagai ahli parlemen di Pekan. Tanpa dibenar bertanding dalam PRU 15, bermakna tiada lagi peluang Najib untuk menjadi Perdana Menteri bagi kali kedua. 8 Desember, selain Najib dan penyokongnya yang berdebar menanti tarik itu, tidak terkecuali Ismail Sabri juga pastinya turut berdebar sama menunggunya. Berikutan prestasi buruk PH dan PKR dalam PRN Melaka, banyak pihak terlihat cenderung menyalahkan Anwar Ibrahim atas keadaan itu bersama sebab-sebab lain yang mungkin kita sudah sedia maklum mengenainya melalui pembacaan di pelbagai saluran media. Selain ramai yang mengatakan beliau harus dipersalahkan atas sifatnya sebagai nakoda yang gagal, tidak kurang menuding jari menggesahnya untuk segera berundur dan letak jabatan. Kata mereka, Anwar sudah tidak relevan lagi dan PH serta PKR harus dipimpin oleh pemimpin baru jika gabungan itu mau menang atau mencapai keputusan menggembirakan dalam PRU 15 akan datang. Persoalannya, benarkah tanpa Anwar PH mampu mencapai kejayaan dalam PRU 15 akan datang? Dan benarkah jika dipimpin Anwar PH akan terus dibelenggu kegagalan? Persoalan lain, jika Anwar berundur, siapa yang layak dan harus menjadi penggantinya? Daripada satu segi yang lain, kita dapat lihat mereka yang menggesa Anwar berundur itu bukanlah kelompok yang selama ini komited dengan PKR, PH atau blok pembangkang, tetapi adalah mereka daripada dalam UMNO, kelompok yang tidak ketahuan kecenderungan politiknya dan tidak kurang yang pro Tun Mahathir Mohamad. Jadi apa sebenarnya maksud tersirat mereka mahu Anwar berundur, benar-benar mahu PH menang atau lebih takut jika Anwar akhirnya berjaya meraih kemenangan? Khusus mereka dalam UMNO misalnya, jika benar Anwar sudah tidak relevan lagi, mereka sepatutnya gembira karena ia memberi laluan lebih mudah untuk BN mencapai kemenangan. Bagi mereka yang komited dengan PH dan PKR, rata-ratanya masih meyakini kemampuan Anwar bersama kewibawaan serta idealismenya untuk memimpin negara dan membawa perubahan kepada rakyat. Dalam konteks Anwar sebagai pengurus PH dan presiden PKR, memang diakui beliau belum mampu membawa gabungan itu mencapai kejayaan. Meskipun pernah membawa blok pembangkang menafikan kemenangan 2/3 UMNO dan BN bermula pada PRU 2008 dan seterusnya pada PRU 2013. Sebelum keberadaan Anwar dalam blok pembangkang yang bermula selepas beliau dipecat daripada UMNO pada tahun 1998, tidak pernah lagi mana-mana parti pembangkang atau pemimpin mampu mengubah landscape politik negara seperti mana yang telah dilakukannya. Dalam PRU 14 pada 2018, memang benar kejayaan PH ketika itu dipimpin oleh Tun Mahathir, tetapi bekas pengurus Bersatu itu sendiri sebenarnya bergantung penuh kepada kekuatan Anwar dan PKR sehingga beliau sanggup mencemar duli, merendahkan dirinya bertemu bekas musuhnya itu di mahkamah dan seterusnya menjalin hubungan baik semula setelah berpuluh tahun bermusuhan. Pokoknya, mampukah Tun Mahathir jika tanpa berbaik dengan Anwar menumbangkan BN pada PRU 14 lalu? Meski Anwar sekarang memimpin PH, kita juga harus sadar image gabungan itu telah banyak dirusakkan oleh Tun Mahathir yang ketika mengetuai kerajaan selama 22 bulan telah melakukan pengkhianatan terhadap janji dan mencemar keyakinan rakyat dengan menyatakan buku manifesto bukan kitab suci. Anwar hari ini bukan saja memimpin PH,
dengan harapan tinggi rakyat untuk memenangi pilihan raya, tetapi juga kena memulihkan semula keyakinan rakyat terhadap image gabungan yang sengaja telah dirusakkan itu. Untuk itu, bagi berdepan PRU 15 akan datang, Anwar sebenarnya masih relevan untuk dijadikan sandaran. Cuma banyak kerja yang harus dilakukannya dan beliau tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Kemampuan, stamina, ide, kebolehan berhujah, punya hubungan antara bangsa, aura sebagai pemimpin yang dimilikinya masih jauh ke depan jika mau dibandingkan dengan Najib Razak, Muhyiddin Yassin, Syahid Hamidi, Muhammad Hasan, ataupun Ismail Sabri yang dijangka adalah pesaing-pesaingnya dalam PRU 15 akan datang. Lagipun, dengan PRU 15 mungkin tidak sampai setahun daripada sekarang, menukar nakoda dengan tiba-tiba bukanlah keputusan yang bijaksana, bahkan mungkin membawa nasib lebih buruk kepada PH. Turut penting sama karena tidak ternampak ada di kalangan pemimpin PH sedia ada yang setanding kemampuan dan kewibawaannya untuk menggantikan Anwar buat waktu terdekat ini. Begitupun atas faktor usia, sementara Anwar dirasakan masih relevan untuk menjadi panglima perang dalam PRU 15 akan datang dan seterusnya sebagai Perdana Menteri. Dalam masa yang sama beliau tidak harus menjadi seorang yang sehingga ke usia nak mati pun masih lagi gairah mau menjadi Perdana Menteri. Sebaiknya PRU 15 ini adalah pertaruhan terakhirnya dalam kancah politik bertanding dalam pilihan raya dan memimpin PH serta PKR. Bermula sekarang dan dalam penampilan pada PRU 15 nanti, pemimpin muda dan baru harus lebih ramai ditunjukkan sebagai persiapan untuk mereka mengambil alih PH dan PKR. Jika Anwar berjaya memenangi PRU 15 dan seterusnya menjadi Perdana Menteri, paling lama beliau harus memimpin negara ialah selama sepenggal setengah dan selepas itu mesti menyerahkan kepada pengganti yang sudah siap sedia dilatih untuk mengambil alih tempatnya. Jika gagal pada PRU 15, Anwar dengan senang hati harus melepaskan segala perjuangannya yang telah diasaskannya sejak 1998 untuk diserahkan kepada pemimpin pengganti untuk menghadapi PRU 16 yang seterusnya. Sedemikian itu dalam PRU 15 nanti yang merupakan medan pertarungan terakhirnya, bukan saja Anwar harus lebih bekerja keras, tidak kurang pentingnya ialah mereka yang tetap meyakininya juga mesti turut sama bekerja keras dan sedia berkorban bagi merealisasikan hasratnya memimpin negara ini benar-benar menjadi kenyataan akhirnya. Susulan kejayaan cemerlang BN dalam PRN Melaka, UMNO terlihat cenderung mahu PRU 15 diadakan dengan segera. UMNO kini seolah-olah cukup yakin mereka mampu untuk memenangi PRU 15 segemilang kejayaan yang telah dicapai BN di Melaka baru-baru ini. Melihat sekali lalu kejayaan BN di Melaka itu, memanglah ternampak rakyat sudah memihak kepada BN semula setelah menumbangkannya pada PRU tahun 2018 yang lalu. Tetapi jika diteliti dengan lebih mendalam, sambil mengambil kira faktor-faktor lain, hakikatnya tidaklah semudah itu untuk UMNO kembali menjadi pilihan rakyat. PRU 15 cepat atau dilambatkan, keputusan PRN Melaka belum boleh diambil kira sebagai ukuran untuk kejayaan dalam PRU 15 akan datang. Fakta di bawah adalah pertimbangannya. Pertama, kalau dikira peratusan undi populer BN pada PRN Melaka baru-baru ini berbanding PRU 14 lalu, peningkatannya cuma 0,5% saja. Pada PRU 14, BN meraih undi populer sebanyak 37,5%, berbanding PH yang bertanding menggunakan lambang PKR memperolehi sokongan sebanyak 50,8%. Untuk PRN baru-baru ini, undi populer BN ialah sebanyak 38% berbanding PH
menurun kepada 35%. Ini bermakna setelah lebih 3 tahun berlalu selepas PRU 14, peningkatan sokongan BN hanyalah 0,5% saja. Sementara sokongan PH merosot dengan sebanyak yaitu 15% karena pengundi atas pagar dan pengundi luar lebih memilih untuk tidak keluar mengundi. Persoalannya, apakah pengundi atas pagar dan pengundi luar masih mempunyai pertimbangan yang sama seperti di Melaka ketika PRU 15 nanti? Kedua, salah satu faktor BN lebih diterima ialah karena dalam PRN Melaka ini ia telah menampilkan sekitar 85% calon-calon muka baru yang bukan saja mempunyai kelayakan lebih, malah masih bersih daripada sebarang kekotoran dan pertuduhan di mahkamah. Apakah dalam PRU 15 nanti, jika ia diadakan dalam waktu terdekat ini dan di ketika Zahid Hamidi masih sebagai Presiden UMNO serta Najib Razak juga masih menonjolkan dirinya sebagai figura yang seolah-olah menguasai parti itu, maka calon-calon baru dapat ditunjukkan dengan peratusan yang lebih besar sebagaimana dalam PRN Melaka. Apakah tidak mungkin pemimpin lama dan kitar semula, malah sebahagiannya yang menjadi sebab BN kecundang pada PRU 2018 dan pemimpin terbabit sendiri turut tewas dalam pilihan rayanya tersebut terus terpilih lagi sebagai calon? Begitu juga mereka yang tergolong dalam klaster mahkamah. Sama ada masih dibicarakannya, sudah dihukum atau dilepaskan, tapi diragui cara bagaimana mereka itu dilepaskan, apakah turut akan dicalonkan untuk bertanding lagi? Jika belum disabit apa-apa kesalahan sebagai Presiden UMNO dan pengurus BN, hampir pasti Zahid Hamidi akan bertanding lagi dalam PRU 15 ini. Begitu dengan Najib, yang walaupun sudah dijatuhi hukuman bersalah oleh mahkamah dan kesnya dalam proses serayuan, tapi oleh karena tiada ketetapan muktamad, beliau tidak boleh bertanding di ketika proses serayuannya belum diputuskan, maka pasti beliau juga mau bertanding lagi. Kalau calon-calon lama dan tua, malah sebahagiannya di label klaster mahkamah seperti Zahid Hamidi, Najib, dan lain-lainnya misalnya masih diberi keutamaan UMNO untuk ditunjukkan sebagai calon, bolehkah dijamin pengundi akan membuat keputusan seperti di PRN Melaka? Ketiga, PRN tidak sama serta jauh berbeza dengan PRU, dan pengundi mempunyai pertimbangan yang berlainan antara memilih parti untuk menerajui kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Isu seperti kediaman 100 juta ringgit Malaysia yang dipohon Najib atas kapasitinya sebagai bekas Perdana Menteri mungkin tidak begitu mempengaruhi sentimen pengundi di Melaka. Tetapi belum tentu isu seperti itu atau skandal-skandal lain kalau ada, ditambah lagi jika ramai pemimpin klaster mahkamah diletakkan sebagai calon, ia masih mengekalkan sokongan pengundi kepada BN. Apakah pengundi sedia memilih sebuah parti yang begitu tercemar dengan pilihan calon-calon yang meragukan untuk mentadbir negara ini? Keempat, keadaan BN ketika ini hanya tinggal dianggotai 4 parti saja lagi, yaitu UMNO, MCA, MIC, dan PDRS. Jika UMNO merasakan berdasarkan keputusan PRN Melaka, mereka boleh memperolehi semula mandat rakyat dengan mudah dalam PRU 15, ini sudah tentu suatu pertimbangan yang salah. Bukan saja salah, karena kekuatan 4 parti itu tidak sepadan dengan hasrat untuk menang sekurang-kurangnya minimum 112 daripada 222 kursi parlemen. Malah kedudukan pengundi bukan Melayu bersama kursi campuran di bandar dan separa bandar yang diketahui tidak pro kepada kerajaan, semua ini bakal menambahkan lagi kesukaran BN dalam hasratnya mengejar kemenangan itu. Kalau ketika dianggotai 13 parti pun
BN boleh dikalahkan? Apakah hanya dengan tinggal 4 parti kemenangan senang-senang boleh dicapai? Hanya melihat pencapaian di Melaka, mimpi UMNO bahwa mereka mampu menjadi kerajaan semula melalui pintu depan lalu mendesak agar PRU 15 diadakan seberapa segera. Ya, tidak mustahil akhirnya adalah igawan ngeri yang berpuncak karena tidur malam terlupa membasuh kaki. Berikutan prestasi buruk PH dan PKR dalam PRN Melaka. Banyak pihak terlihat cenderung menyalahkan Anwar Ibrahim atas keadaan itu bersama sebab-sebab lain yang mungkin kita sudah sedia maklum mengenainya melalui pembacaan di pelbagai saluran media. Selain ramai yang mengatakan beliau harus dipersalahkan atas sifatnya sebagai nakoda yang gagal, tidak kurang menuding jari menggesahnya untuk segera berundur dan letak jabatan. Kata mereka, Anwar sudah tidak relevan lagi dan PH serta PKR harus dipimpin oleh pemimpin baru jika gabungan itu mau menang atau mencapai keputusan menggembirakan dalam PRU 15 akan datang. Persoalannya, benarkah tanpa Anwar PH mampu mencapai kejayaan dalam PRU 15 akan datang? Dan benarkah jika dipimpin Anwar PH akan terus dibelenggu kegagalan? Persoalan lain, jika Anwar berundur, siapa yang layak dan harus menjadi penggantinya? Daripada satu segi yang lain, kita dapat lihat mereka yang menggesa Anwar berundur itu bukanlah kelompok yang selama ini komited dengan PKR, PH atau blok pembangkang, tetapi adalah mereka daripada dalam UMNO, kelompok yang tidak ketahuan kecenderungan politiknya dan tidak kurang yang pro Tun Mahathir Mohamad. Jadi apa sebenarnya maksud tersirat mereka mahu Anwar berundur, benar-benar mahu PH menang atau lebih takut jika Anwar akhirnya berjaya meraih kemenangan? Khusus mereka dalam UMNO misalnya, jika benar Anwar sudah tidak relevan lagi, mereka sepatutnya gembira karena ia memberi laluan lebih mudah untuk BN mencapai kemenangan. Bagi mereka yang komited dengan PH dan PKR, rata-ratanya masih meyakini kemampuan Anwar bersama kewibawaan serta idealismenya untuk memimpin negara dan membawa perubahan kepada rakyat. Dalam konteks Anwar sebagai pengurus PH dan presiden PKR, memang diakui beliau belum mampu membawa gabungan itu mencapai kejayaan. Meskipun pernah membawa blok pembangkang menafikan kemenangan 2/3 UMNO dan BN bermula pada PRU 2008 dan seterusnya pada PRU 2013. Sebelum keberadaan Anwar dalam blok pembangkang yang bermula selepas beliau dipecat daripada UMNO pada tahun 1998, tidak pernah lagi mana-mana parti pembangkang atau pemimpin mampu mengubah landscape politik negara seperti mana yang telah dilakukannya. Dalam PRU 14 pada 2018, memang benar kejayaan PH ketika itu dipimpin oleh Tun Mahathir, tetapi bekas pengurus Bersatu itu sendiri sebenarnya bergantung penuh kepada kekuatan Anwar dan PKR sehingga beliau sanggup mencemar duli, merendahkan dirinya bertemu bekas musuhnya itu di mahkamah dan seterusnya menjalin hubungan baik semula setelah berpuluh tahun bermusuhan. Pokoknya, mampukah Tun Mahathir jika tanpa berbaik dengan Anwar menumbangkan BN pada PRU 14 lalu? Meski Anwar sekarang memimpin PH, kita juga harus sadar image gabungan itu telah banyak dirusakkan oleh Tun Mahathir yang ketika mengetuai kerajaan selama 22 bulan telah melakukan pengkhianatan terhadap janji dan mencemar keyakinan rakyat dengan menyatakan buku manifesto bukan kitab suci. Anwar hari ini bukan saja memimpin PH dengan harapan tinggi rakyat untuk memenangi pilihan raya, tetapi juga kena memulihkan semula keyakinan rakyat terhadap image gabungan yang sengaja telah dirusakkan itu. Untuk itu, bagi berdepan PRU 15 akan datang,
Anwar sebenarnya masih relevan untuk dijadikan sandaran, cuma banyak kerja yang harus dilakukannya dan beliau tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Kemampuan, stamina, ide, kebolehan berhujah, punya hubungan antara bangsa, aura sebagai pemimpin yang dimilikinya masih jauh ke depan jika mau dibandingkan dengan Najib Razak, Muhyiddin Yassin, Syahid Hamidi, Muhammad Hasan, ataupun Ismail Sabri yang dijangka adalah pesaing-pesaingnya dalam PRU 15 akan datang. Lagipun, dengan PRU 15 mungkin tidak sampai setahun daripada sekarang, menukar nakoda dengan tiba-tiba bukanlah keputusan yang bijaksana, bahkan mungkin membawa nasib lebih buruk kepada PH. Turut penting sama karena tidak ternampak ada di kalangan pemimpin PH sedia ada yang setanding kemampuan dan kewibawaannya untuk menggantikan Anwar buat waktu terdekat ini. Begitupun atas faktor usia, sementara Anwar dirasakan masih relevan untuk menjadi panglima perang dalam PRU 15 akan datang dan seterusnya sebagai Perdana Menteri. Dalam masa yang sama beliau tidak harus menjadi seorang yang sehingga ke usia nak mati pun masih lagi gairah mau menjadi Perdana Menteri. Sebaiknya PRU 15 ini adalah pertaruhan terakhirnya dalam kancah politik, bertanding dalam pilihan raya dan memimpin PH serta PKR. Bermula sekarang dan dalam penampilan pada PRU 15 nanti, pemimpin muda dan baru harus lebih ramai ditunjukkan sebagai persiapan untuk mereka mengambil alih PH dan PKR. Jika Anwar berjaya memenangi PRU 15 dan seterusnya menjadi Perdana Menteri, paling lama beliau harus memimpin negara ialah selama sepenggal setengah dan selepas itu mesti menyerahkan kepada pengganti yang sudah siap sedia dilatih untuk mengambil alih tempatnya. Jika gagal pada PRU 15, Anwar dengan senang hati harus melepaskan segala perjuangannya yang telah diasaskannya sejak 1998 untuk diserahkan kepada pemimpin pengganti untuk menghadapi PRU 16 yang seterusnya. Sedemikian itu dalam PRU 15 nanti yang merupakan medan pertarungan terakhirnya, bukan saja Anwar harus lebih bekerja keras, tidak kurang pentingnya ialah mereka yang tetap meyakininya juga mesti turut sama bekerja keras dan sedia berkorban bagi merealisasikan hasratnya memimpin negara ini benar-benar menjadi kenyataan akhirnya. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang sudah beberapa kali menyebut Najib Razak akan muncul sebagai PM10 jika UMNO menang lagi dalam PRU 15 akan datang. Walaupun Najib terlihat agak heran kenapa namanya sering dijajah oleh Lim Kit Siang, tetapi belum pernah sekalipun lagi beliau menafikan dirinya ingin menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Maknanya secara tidak langsung dalam hati Najib sendiri memang tersemat keinginan untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi. Kalau betul tidak mau lagi jadi Perdana Menteri, tentulah tiada masalah untuk beliau berterus terang mengatakan tidak berhasrat lagi kepada jawatan tersebut. Di waktu yang sama, dalam UMNO sendiri bukanlah rahasia lagi tentang wujudnya keinginan kelompok tertentu yang mau beliau jadi Perdana Menteri buat kali kedua setelah dijatuhkan pada PRU 2018 yang lalu. Soalnya, bolehkah Najib jadi Perdana Menteri lagi? Seorang bekas menteri memberi reaksi dengan berkata, dulu ramai yang menyebut kalau Tun Abdullah Badawi boleh jadi Perdana Menteri, bermakna siapa juga tidak mustahil jadi Perdana Menteri. Kini katanya, dengan Ismail Sabri Yaakob yang pengalamannya lagi di bawah daripada Tun Abdullah Badawi pun boleh jadi Perdana Menteri. Lagilah tidak mustahil untuk sesiapa saja untuk memegang jawatan itu termasuk Najib buat kali kedua. Turut tidak mustahil kata bekas menteri itu lagi jika sebelum ini Tun Mahathir Mohamad berupaya menjadi Perdana Menteri buat kali kedua melalui parti yang berbeza berbanding keberadaannya sebagai Perdana Menteri pada kali pertama. Najib mungkin mencatat rekod kedua kali sebagai Perdana Menteri melalui parti yang sama yaitu UMNO. Di Malaysia ini macam-macam boleh jadi, tambah beliau. Namun demikian,
sama ada Najib berupaya muncul kembali sebagai Perdana Menteri buat kali kedua atau tidak, ia sebenarnya banyak ditentukan pada tarik 8 Desember depan. Najib sebelum ini telah dihukum bersalah oleh Mahkamah Tinggi berkaitan kes rasuah SRC Internasional dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit. Beliau bagaimanapun dibenarkan meraih pemahkamah rayuan untuk membatalkan hukuman tersebut dan 8 Desember ini telah ditetapkan sebagai tarik untuk hakim memberikan keputusannya. Jika pada 8 Desember ini rayuannya diterima oleh Mahkamah Rayuan dan beliau dilepaskan daripada hukuman itu, maka cerahlah harapan Najib untuk menjadi calon PM10 mewakili BN jika PRU 15 diadakan pada tahun depan misalnya. Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO pastinya lebih selesa meletakkan Najib sebagai calon Perdana Menteri, walaupun Ismail Sabri sedang menduduki jawatan itu sekarang ini. Tetapi kalau rayuannya ditolak dan hukuman bersalah itu kekal di peringkat Mahkamah Rayuan, hasratnya mengejar jawatan Perdana Menteri buat kali kedua boleh dikata telah terpadam dengan sendirinya. Meski biasanya Najib akan terus dibenar meraih pemahkamah persekutuan selepas itu, namun pengekalan hukuman bersalah di peringkat Mahkamah Rayuan akan menghalangnya daripada bertanding lagi sebagai ahli parlemen di Pekan. Tanpa dibenar bertanding dalam PRU 15, bermakna tiada lagi peluang Najib untuk menjadi Perdana Menteri bagi kali kedua. 8 Desember, selain Najib dan penyokongnya yang berdebar menanti tarik itu, tidak terkecuali Ismail Sabri juga pastinya turut berdebar sama menunggunya.